Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Adlina binti Muhammad Lut. Nombor matrik 046215. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang terapi keluarga feminis. Okay. Pengasas teori feminis ni dia ada beberapa orang. Yang pertama, Jean Baker Miller merupakan seorang profesor dalam bidang psikiatri di Boston University College of Medicine dan merupakan pengarah di Jean Baker Miller Institute di Stone Center, Wellesley College. Yang seterusnya ialah Caroline Zerby-Enns. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi dan mula menunjukkan minat dalam terapi feminis semasa menyempurnakan pengajian Dr. Falsafah dalam bidang psikologi counselling di University of California, Santa Barbara. Dan beliau ni banyak menghabiskan masanya dengan mengkaji kesan terapi feminis terhadap proses terapeutik. Okay, yang seterusnya ialah Olivia M.S. Pin. Beliau merupakan profesor dalam bidang pengajian wanita San Diego State University dan juga merupakan ahli fakulti di California School of Professional Psychology. Okay, sejarah teori feminis. Konsep teori ini ialah penekanan kepada pentingnya memahami dan mengiktiraf penindasan yang dilalui oleh wanita dan kekangan yang dikenakan oleh sosiopolitik ke atas wanita. Seterusnya menekankan bagaimana wanita dan lelaki melalui pengalaman sosial yang berbeza. Dan daripada perbezaan itu, lelaki dan wanita ni mempunyai persepsi yang berbeza dalam menangani dan menghadapi sesuatu masalah. Di mana dia nak cakap dekat sini, perbezaan itu memberi kesan kepada pembinaan identiti, konsep kendiri, aspirasi dan kesejahteraan psikologi lelaki dan wanita. So, terapi ini boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu feminis liberal, feminis budaya, feminis radikal, feminis sosialis, feminis pasca moden, dan feminis lesbian. Okey, bagi kekuatan dan kelemahan teori ini, kelebihan pendekatan feminis ni ialah mendidik klien untuk melihat masalahnya dalam persepsi yang lebih luas, merangkumi masyarakatnya. Sesuatu masalah tidak dilihat sebagai masalah individu itu sendiri tetapi masalah masyarakat. Klien diajar untuk melihat dan menganalisis pengaruh sosial dan politik dalam masyarakatnya dan mengubah cara berfikir selepas mendapat keberanian atau empowerment. Pendekatan ini bukan sahaja sesuai untuk wanita, malahan ia juga sesuai untuk semua golongan tanpa mengira latar belakang, gender dan bangsa. Okey, itu sebabnya ialah pendekatan ini dia bukan setakat mengubah cara klien itu berfikir dan bertindak, tapi dia juga ubah masyarakat secara keseluruhannya. Pendekatan feminis yang mendidik klien untuk menjadi ejen perubahan dalam masyarakat menjadikan pendekatan ini menekankan matlamat jangka panjang, bukan sahaja untuk kebaikan klien tetapi juga untuk persekitaran dia. Okay, jika tidak difahami dengan betul, pendekatan ini mungkin kelihatan agak ekstrim bagi masyarakat yang mementingkan penerimaan dan kohesif kumpulan. Sebagai contoh, bagi masyarakat Malaysia, amat penting seseorang itu mengikut norma masyarakat kerana pelanggaran dari norma itu akan menyebabkan seseorang itu mungkin dipandang serong. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Atika binti Azhari, nombor matrik 046146. Baiklah, saya akan sambung andaian asas dan prinsip teori feminis. Yang pertama, hubungan egalitarian. Hubungan egalitarian ini bermaksud keseimbangan kuasa. Dalam terapi feminis, egalitarian dalam hubungan kaunselor dan klien amat ditekankan.
Status kaunselor dan klien adalah sama. Klien dibimbing untuk menyedari bahawa kuasa bukan sesuatu yang kaunselor berikan, tetapi tanggungjawab klien untuk mencarinya dalam dirinya sendiri. Kaunselor menggalakkan klien menghargai kekuatan diri serta menerima perasaan klien. Maksudnya hubungan egalitarian ini menggalakkan klien untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kedua, perubahan sosial adalah proses berterusan. Kaunselor bertanggungjawab untuk membantu klien membuat perubahan dalam diri, juga bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu bagi perubahan sosial. Melalui kaunseling, klien mendapat kesedaran untuk berubah dan dengan kesedaran itu, klien dan kaunselor meneruskan perjuangan tersebut dengan menyertai kumpulan yang berjuang mendukung perubahan. Baiklah, matlamat murni pendekatan feminis ialah untuk menggerakkan masyarakat ke arah membebaskan lelaki dan wanita dari adat dan kebiasaan sosial yang menetapkan jangkaan tertentu terhadap lelaki dan wanita. Ketiga, isu peribadi adalah bersifat politik. Konsep ini bermaksud isu-isu peribadi yang dibawa untuk kaunseling merupakan isu yang lahir dari konteks politik dan sosial. Penindasan, stereotip dan peminggiran yang dialami oleh wanita adalah berpunca daripada jangkaan masyarakat. Pengiktirafan tentang impak sosial dan politik kepada masalah seseorang merupakan perkara asas yang amat ditekankan oleh pendekatan feminis. Yang keempat, segala bentuk penindasan diambil kira oleh feminis. Segala bentuk penindasan dianggap penting untuk difahami oleh feminis. Ketidaksamaan politik dan sosial antara lelaki dan wanita dirasakan oleh semua orang tanpa mengira gender. Walaupun dalam kaunseling fokus utamanya adalah klien, tetapi kaunselor feminis bekerja keras untuk membawa perubahan sosial yang boleh membebaskan semua ahli masyarakat daripada tunduk kepada stereotip, peminggiran dan penindasan. Matlamat utamanya ialah untuk membuat transformasi dari segi sosiopolitik. Baiklah, yang kelima, pengalaman unik wanita. Kebiasaannya kaunselor dan ahli terapi memberi pertolongan dengan menggunakan pendekatan yang menganggap lelaki dan perempuan adalah sama. Klien perempuan digalakkan untuk menghargai emosi mereka dan dibimbing untuk menggunakan pengalaman mereka yang unik. Pengiktirafan terhadap suara hati perempuan semasa proses terapi dan selepas terapi boleh menyumbang ke arah perubahan yang diharapkan. Baiklah, masuk matlamat terapi feminis. Yang pertama, membentuk perasaan berkuasa terhadap diri dan persekitaran sosial. Kedua, membina tingkah laku yang bebas. Ketiga, memahami bagaimana kepercayaan dan amalan yang menindas mempengaruhi cara mereka berfikir. Seterusnya, mengenal pasti mesej internal dan menggantikannya dengan kepercayaan yang lebih membantu perkembangan mereka. Seterusnya, menyedari proses sosialisasi gender, mempercayai pengalaman yang mereka lalui, dan yang terakhir, menilai kesan dan faktor sosial terhadap diri mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfasha binti Muhammad Fauzi, Matrik 047162 akan membentangkan berkaitan dengan peranan kaunselor feminis serta teknik-teknik yang digunakan di dalam terapi ini. Baiklah. Peranan kaunselor feminis. Kori 2011 menyatakan terapi feminis boleh diaplikasikan dalam pendekatan terapi yang lain disebabkan falsafahnya adalah berprinsipkan kepada keadilan gender, sensitif terhadap budaya serta ianya bersifat sepanjang hayat. Hal ini menyebabkan terapi ini sesuai diaplikasikan tanpa mengira peringkat umur dan latar belakang budaya klien. Secara umumnya, kaunselor feminis mempunyai peranan yang hampir sama dengan beberapa kaunselor yang mengamalkan terapi yang lain. Seterusnya,
sambung dengan ni peranan kaunselor secara umumnya yang menggunakan terapi ini. Seorang kaunselor yang mengamalkan terapi feminis berperanan untuk mengintegrasikan pendekatan feminis dalam semua proses terapi kerja. Ini bermakna kaunselor feminis perlulah memahami dan arif dalam mengaplikasikan terapi ini dalam sesi kaunseling yang dijalankan. Kedua, kaunselor perlulah mengiktiraf latar belakang budaya klien, terutamanya klien yang datangnya daripada golongan minoriti. Kenapa? Ini disebabkan pengalaman mereka berbeza dengan klien yang datangnya daripada golongan majoriti. Kaunselor feminis juga perlulah aktif dalam memperjuangkan hak golongan yang tertindas dan menggalakkan perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, kaunselor feminis perlulah seorang yang arif dan celik akal terhadap pengalaman mereka sendiri dan bagaimana pengalaman tersebut berkebolehan dalam memberi kesan kepada proses terapi yang dijalankan. Akhir sekali, golongan yang mengamalkan terapi feminis ni, ini kaunselor feminis, hendaklah sentiasa mengiktiraf perasaan dan pengalaman klien dan tidak sesekali mengeneralisasikannya sebagai satu pengalaman yang sama. Okey, dapat dirumuskan daripada peranan kaunselor yang mengamalkan terapi ini, dianya mempunyai peranan yang besar dalam membantu klien yang tertindas. Okey, disebabkan diskriminasi yang telah menjadi sebagai norma budaya masyarakat kini. Penting untuk kaunselor menilai dengan lebih mendalam kesesuaian pendekatan ini kepada klien disebabkan penerimaan tanpa pemahaman yang secukupnya akan memberi mudarat kepada klien juga. Okey, seterusnya kita beralih kepada teknik-teknik yang digunakan di dalam sesi terapi feminis ini. Okey. Menurut Corey 2005, teknik yang diadaptasikan dalam terapi feminis ini diambil daripada beberapa pendekatan teknik tradisional yang lain. Seterusnya, ianya dikembangkan menjadi terapi feminis. Bagi terapi feminis, ianya pendekatannya adalah dengan menekankan masa kini dan kepentingannya adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Okey, kita tengok teknik pertama yang digunakan di dalam terapi ini iaitu pendedahan kendiri. Teknik ini bertujuan untuk menunjukkan model atau contoh kepada klien dan membantu klien melihat pengalaman yang dialaminya merupakan perkara yang normal. Pendedahan kendiri oleh kaunselor akan membantu proses kaunseling yang dijalankan. Kaunselor boleh berkongsi pengalaman dengan klien, akan tetapi bukan secara menyeluruh atau mendalam. Pendedahan kendiri juga bertujuan untuk mengurangkan perbezaan antara klien dengan kaunselor. Oleh itu, klien akan sedar bahawa kaunselor memahami dirinya dan kaunselor juga nak bantu diri dia. Pendedahan kendiri dilakukan dengan kaunselor menunjukkan sifat asli dan tulen serta dilaksanakan secara berpatutan demi kebajikan klien dan bukannya untuk kepentingan klien. Sebagai contoh di dalam kes penderaan, kaunselor akan membuat sedikit pendedahan mengenai dirinya dari segi bagaimana dia mendapat maklumat dan pengetahuan tentang haknya sebagai individu dalam masyarakat dan peranannya untuk membantu mangsa diri itu tadi. Okay. Teknik kedua yang digunakan dalam sesi dalam terapi feminis ini adalah analisis peranan gender. Teknik ini bertujuan untuk meneroka kesan jangkaan peranan gender terhadap perkembangan psikologi dan personal klien. Telah menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat untuk menentukan bagaimana lelaki dan perempuan itu berperanan. Contohnya, lelaki tidak boleh menangis manakala perempuan hanya perlu menyerah disebabkan golongan perempuan ini dipandang sebagai golongan yang lemah. Oleh itu, kaunselor akan membantu klien untuk melihat dengan lebih jelas peranan gender di dalam masyarakat.
pengaruh budaya yang menentukan peranan start gender dan pendirian klien terhadap peranan gender tersebut. Kaunselor akan menganalisis, ini kaunselor akan bantu klien menganalisis sejauh mana klien menyedari jangkaan klien terhadap dirinya yang telah dipengaruhi dan ditentukan oleh masyarakat. Contoh, kaunselor membantu klien menganalisis peranan klien sebagai wanita di dalam masyarakat. Okey, adakah disebabkan wanita ini hanya golongan yang lemah, adakah wanita ini hanya merupakan objek seksual sahaja dan apabila diganggu, dianya hanya perlu berdiam diri untuk menjaga maruah dirinya. Jadi, daripada situ, kaunselor ni akan bantu klien analisis peranan klien tu. Lepas tu, teknik seterusnya adalah analisis kuasa. Okay, teknik ini bertujuan untuk membantu klien sedar akan ketidaksamaan kuasa antara lelaki dan perempuan. Kaunselor perlu membantu klien mendapatkan maklumat dan celik akal terhadap ketidaksamaan kuasa dalam masyarakat yang boleh mempengaruhi realiti hidup seseorang individu dan akhirnya menyebabkan individu tersebut ditindas. Natijahnya, kesan daripada individu yang ditindas ni, kesihatan mental individu ini akan terganggu. Oleh itu, teknik analisis kuasa ini akan membantu klien untuk menilai peranan kuasa dalam gender. Seterusnya, klien akan mempunyai keyakinan diri dan dapat menghargai serta mengenali dirinya. Sebagai contoh, telah menjadi adat kebiasaan yang normal dalam masyarakat berhubung dengan peranan suami adalah untuk menyara keluarga, manakala isteri pula adalah sepenuhnya menguruskan rumah tangga sama ada si isteri ini bekerja ataupun tidak. Proses pemberdayaan seperti ini akan menyebabkan berlakunya konflik peranan gender kepada pasangan. Okey, yang seterusnya adalah teknik seterusnya adalah biblioterapi. Okey, biblioterapi ni adalah teknik ni kaunselor akan menyarankan beberapa buku atau bahan yang dapat membantu klien memahami dengan lebih arif mengenai penindasan peranan gender, jangkaan masyarakat terhadap lelaki dan wanita serta hal yang berkaitan dengan matlamat terapi feminis ini. Seterusnya adalah latihan asertif. Dalam latihan asertif ni tegas. Kaunselor akan mengajar dan memberi galakan melalui latihan secara asertif, secara tegas, dengan harapan klien menyedari dan arif mengenai hak-hak dirinya, kesan stereotip dalam masyarakat, nilai dan kepercayaan yang negatif serta peranan gender yang sebenarnya. Perlu diperhatikan, latihan ini harus disesuaikan dengan budaya dan persekitaran klien. Teknik ini adalah meminjam teknik pendekatan tingkah laku. Antara contoh latihan yang dijalankanlah seperti aktiviti dalam kumpulan di mana klien digalakkan untuk mencuba aktiviti tertentu yang dia tidak pernah lakukan sebelum ini. Teknik seterusnya adalah pelabelan semula. Pelabelan semula ini, klien akan dibimbing untuk melihat masalah adalah disebabkan impak daripada pengaruh sosial dan politik. Pada proses ini, klien akan menilai kembali dimensi politik dan sosial persekitarannya dan bagaimana dimensi ini menyumbang kepada cara berfikir dan bagaimana masalah itu timbul. Sebagai contoh, dalam isu perceraian, klien mempunyai tanggapan bahawa perceraian adalah perkara yang negatif disebabkan tanggapan masyarakat yang mengecam perceraian. Namun, dengan menggunakan teknik daripada biblioterapi tadi dan pelabelan semula, klien akan dibimbing dan dibantu untuk melihat perceraian daripada sudut yang positif. Contohnya, perceraian adalah untuk memulakan kehidupan baru dan menyelamatkan pasangan daripada masalah yang mungkin akan bertambah teruk. Teknik seterusnya adalah tindakan sosial. Teknik ini menggalakkan klien menyertai dan melibatkan diri dalam kumpulan atau persatuan sosial yang memperjuangkan golongan yang tertindas. Pendekatan ini dapat membantu klien untuk mendapatkan kuasa dirinya dan dapat menganalisis hubungan antara pengalaman peribadi dengan konteks sosial dan politik masyarakat.
kaunselor boleh menyarankan beberapa pertubuhan sosial seperti ABIM kepada klien, yang mana pertubuhan ini mestilah boleh membantu klien untuk mendapatkan pencerahan mengenai peranan gender. Teknik yang terakhir dalam terapi ini adalah kerja kumpulan. Kerja kumpulan dapat membolehkan klien berkongsi pengalaman mereka dengan ahli kumpulan yang lain. Di dalam kumpulan ini, mereka akan mendapat sokongan untuk mereka membantu diri sendiri. Sebagai contohnya, ibu tunggal yang tertekan dengan statusnya boleh menyertai persatuan ibu tunggal. Melalui persatuan ini, ibu-ibu tunggal ni boleh berkenalan dan belajar untuk survival sebagai seorang ibu tunggal yang berjaya. Okey. Itulah teknik-teknik yang digunakan dalam terapi feminis ini. Rumusannya, pendekatan terapi feminis ini adalah bertujuan untuk menguatkan golongan yang tertindas. Contohnya, golongan yang terkena diskriminasi gender yang berlaku sehingga tidak disedari dan menjadi norma budaya dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, kaunselor perlu celik akal dari segi diskriminasi yang telah berakar umbi dalam masyarakat kini. Walaupun sesi kaunseling memberi fokus utama kepada klien, namun kaunselor feminis juga perlu berusaha keras untuk membawa perubahan sosial yang boleh membebaskan semua ahli masyarakat daripada tunduk kepada stereotip peminggiran dan penindasan yang berlaku kini. Dengan cara ini, matlamat untuk membuat transformasi dari segi sosiopolitik mungkin boleh dicapai. Okay, sekian daripada kami. Seterusnya adalah nak lebih faham, kita tengok video lakonan seterusnya. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Selamat datang saya ucapkan kepada Cik Riza ke sesi kaunseling pada hari ini. Jadi, apa yang boleh saya bantu, Cik? Waalaikumsalam Puan. Begini, tujuan saya datang sini sebab saya nak cerita masalah saya. Masalah saya ni punca daripada saya dan isteri mempunyai perbezaan yang amat ketara dalam bidang pekerjaan. Saya bekerja sebagai dispatch dan isteri saya bekerja sebagai jurutera. Kami berkahwin atas dasar rasa kasih dan sayang. Lepas tu, setelah usia perkahwinan masuk kepada tahun yang kedua, kami dikurniakan seorang cahaya mata dan kini disahkan menghidap penyakit asma. Saya sebagai bapa memang usahalah yang terbaik untuk memberikan keperluan yang cukup kepada family saya, terutama isteri dan anak saya. Termasuklah saya kena hantar anak saya ulang-alik ke hospital, saya kena ambil cuti untuk hantar dia dapatkan rawatan untuk dia, dan sehinggakan saya diberhentikan kerja sebab saya dah terlampau banyak kali ambil cuti. Masalah isteri saya ni pula, dia seolah-olah tak ambil tahu langsung tentang apa yang berlaku. Dia abaikan anak dia, dia busy dengan kerja dia je. Dia serahkan semua tanggungjawab keluarga, tanggungjawab menjaga keluarga ni dekat saya seorang. Sebelum saya diberhentikan kerja, dia dah start dah buat perangai macam ni. Lepas tu, sampailah satu tahap, saya rasa macam dah lama sangat ni. Dah 4 tahun dah, dia tak berubah-ubah pun. Lepas tu, bila dia tahu saya baru diberhentikan kerja, dia terus menengking. Sampai kan keluar perkataan daripada mulut dia sendiri, dia kata, takkan saya nak bela biawak hidup. Masa tu saya dah hilang sabar, saya terus angkat tangan dengan dia. Baru bertenang, Cik Riza. Saya faham dengan situasi yang Cik Riza ceritakan sebentar tadi. Saya berpendapat bahawa pasangan suami isteri haruslah menjaga hubungan di antara satu sama lain kerana perkahwinan merupakan ikatan janji antara suami dan isteri untuk melaksanakan tanggungjawab. Jadi, suami dan isteri perlu mengetahui peranan masing-masing dalam rumah tangga. Sekiranya suami dan isteri tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut,
bagaimana kita hendak membina sebuah keluarga yang bahagia pada masa akan datang? Cuba Cik Riza fikirkan. Ya Puan, saya mengaku saya tak jalankan peranan saya sebagai seorang ayah dan seorang suami dengan baik. Tapi Puan, saya dah usaha untuk bagi yang terbaik pada mereka. Okey, baiklah. Apa yang dapat saya rumuskan berdasarkan penceritaan Cik Rizal sebentar tadi, Cik Rizal berkahwin dengan isteri atas dasar rasa cinta dan selepas 2 tahun keluarga Cik dikurniakan seorang anak yang mana menghidap masalah kesihatan penyakit asma. Ketika itulah isteri Cik Rizal mula berubah disebabkan perbezaan pekerjaan yang ketara yang mana Cik bekerja sebagai dispatch manakala isteri Cik bekerja sebagai jurutera. Ketika itu dia mula mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu kepada anak Encik. Betul ke Cik? Ya Puan, betul. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Riza untuk sesi kali ini. Kita akan berhenti di sini. Untuk sesi yang akan datang, boleh tak saya nak minta Cik Rizal membawa isteri bersama untuk sama-sama kita melakukan sesi kaunseling keluarga pada masa akan datang. Baiklah Puan, saya cuba untuk bawa isteri saya pada sesi yang akan datang. Semua, selamat datang dalam sesi kedua kaunseling keluarga kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Cik Riza dan isteri Puan Farah. Waalaikumsalam Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Farah dah makan? Dah. Baru makan tadi. Okey. Baiklah, boleh kita mulakan sesi sekarang? Boleh Puan? Okey, begini Puan Farah. Sebelum ni Boleh, kami Puan? ada melakukan begini Puan Farah. Sebelum ni kami ada buat sesi kaunseling bersama Cik Rizal dan beliau ada menceritakan tentang masalah yang dihadapi yang mana ia ada melibatkan Puan Farah. Oh, begitu. Jadi saya nak dengarlah daripada pihak Puan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Puan. Begini Puan. Suami saya ni dia kerja sebagai seorang dispatch lah. Gaji dia lagi rendah lah daripada saya. Saya jurutera kan. Tapi itulah, dia tiap-tiap bulan dia bagi nafkah dekat saya cukup-cukup makan je. Itu pun benda yang perlu saja, benda yang penting je. Yang wajib je kan. Macam sekarang ni pun tambah-tambah pula sekarang dia baru kena buang kerja. Tak tahulah, saya geram dengan dia dan serabut dengan dia. Tengoklah macam sekarang ni. Tengok penampilan dia. Langsung tak terurus. Puan boleh bayangkan tak? Saya kalau pergi majlis kenduri ke apa-apa ke dengan dia, saya cakap dengan dia jangan jalan dekat-dekat sangat boleh tak? Saya malu. Saya malu dengan suami saya sendiri. Yelah, saya tengok kawan-kawan saya semua. Suami dia gaji besar, semua hebat-hebat. Tapi bila kalau orang tanya pasal suami saya kerja apa, saya malu nak jawab. Sebab apa? Sebab sebab tu lah. Sebab dia kerja dispatch. Lepas tu tak ada kerja dah sekarang. Tak, awak ni kenapa sebenarnya? Apa masalah awak? Betul kan apa yang saya cakap tu? Macam awak sekarang. Awak ada kerja ke? Ada duit ke? Macam mana awak nak tampung saya dan anak Tapi kita? saya bagi kan? Cukup kan? Cukup apa? Okey, baik. Alah. Cik,
Puan, sila bertenang. Kita tak nak keruhkan keadaan lagi. Kita cuba selesaikan masalah ni dengan cara yang baik. Baik Puan. Apa yang Puan cakap tadi bahawa Cik Riza beri nafkah setakat cukup-cukup makan je. Dan ada pula Puan cakap suami Puan tidak memberi nafkah yang mencukupi. Jadi yang mana satu Puan maksudkan? Maksud saya, nafkah yang dibagi tu sikit sangat. Tak cukup untuk saya nak berbelanja, beli bahan dapur lagi, nak beli baju lagi, nak beli beg tangan lagi. Tak cukup. Okey, apa yang saya dapat lihat daripada cik berdua yang mana tiada sikap tolak ansur antara satu sama lain. Yang mana encik berdua ingin memenangkan ego masing-masing. Jadi sepatutnya Puan lebih memahami keadaan suami Puan yang mana bekerja gaji yang lebih rendah daripada Puan. Yang mana lagipun suami Puan telah diberhentikan kerja disebabkan menjaga anak Puan yang sakit. Jadi saya nak tanyalah kepada Puan, Puan ada tak ambil berat tentang suami Puan sama ada dia sihat ke, dia dah makan ke, dan ada tak Puan luangkan masa bersama anak Puan selepas Puan balik daripada kerja? Dan ada tak Puan mengambil inisiatif ataupun cara untuk luangkan masa bersama keluarga? Tak ada Puan. Tapi yelah, saya kan sibuk dengan outstation lagi. Kerja saya pergi sana pergi sini. Lepas tu saya nak tampung lagi keluarga saya ni. Nak bagi makan dia lagi. Nak harapkan dia dengan duit yang dibagi tu. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Nak bayar duit rumah kami sewa ni. Nak bayar bil air lagi. Nak bayar bil elektrik lagi. Nak bayar duit bil telefon dia lagi. Top up dia lagi. Semua benda lah saya nak tanggung untuk dia. Bukan saya nak tanggung. Saya kena tanggung untuk dia. Okey Puan, saya nak tanya, bilakah kali terakhir Puan ambil berat tentang keluarga Puan? Sedar tak sedar suami Puan yang banyak berkorban walaupun kerja dia tak besar tapi dia sanggup Puan ambil cuti untuk uruskan anak Puan yang sedang sakit. Sehinggalah suami Puan diberhentikan kerja. Saya sendiri pun tak ingat bila kali terakhir saya ambil berat pasal diorang. Jadi kiranya suami Puan lah yang banyak menguruskan hal-hal rumah tangga sama ni. Betul ke Puan? Kejap. Tapi kan, kerja dia tak adalah banyak sangat macam kerja saya dekat pejabat. Tapi takkanlah sampai awak tak boleh nak luangkan masa dengan anak, dengan saya. Kami ni siapa pada awak? Hina sangat ke saya ni yang kerja sebagai seorang dispatch? Rezeki saya tu haram ke? Saya sedar saya tak mampu nak bagi kemewahan dekat awak. Tapi saya sediakan nafkah yang wajib untuk isteri dan anak saya. Apa lagi yang awak nak daripada saya? Apa lagi yang saya perlu bagi dekat awak? Baiklah, Cik Riza dan Puan Farah ada apa-apa lagi nak cakap? Kalau tiada, begini. Saya akan beri satu latihan kepada Encik berdua dan memerlukan untuk bersama-sama melakukannya. Jadi latihannya ialah pergi ke taman rekreasi sambil membawa anak Puan dan Cik dan luangkan masa bersama-sama dan kongsikan apa yang terbuku di dalam dada dan lapangkan hati untuk menerima pendapat masing-masing. Selain itu, Puan juga boleh solat berjemaah bersama-sama, mengaji dan saling mendengar antara satu sama lain. Di samping itu juga, makanlah bersama-sama dan makanlah bersama-sama, insya-Allah ia boleh mengeratkan ikatan perkahwinan ini. Saya rasa tak salah kalau Cik dan Puan lakukan. Sebelum ini belum pernah lagi lakukan kan? Saya boleh je. Baiklah Puan.
saya akan cuba lakukan sehabis baik. Okey, Alhamdulillah latihan ini telah dipersetujui oleh Cik berdua. Jadi untuk sesi kali ini apa yang saya dapat simpulkan bahawa Cik Riza dan Puan Farah kurang meluangkan masa bersama-sama bagi mendengar isi hati masing-masing. Jadi saya harap dengan tugasan yang saya berikan kepada Cik berdua dapat membantu untuk meluangkan masa bersama. Baiklah Puan. Baik Puan. Jadi untuk sesi kali ini kita berakhir di sini. Terima kasih kepada Puan Farah atas kesudian meluangkan masa dalam sesi kali ini. Dan kepada Cik Riza dan Puan Farah, kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi kita pada sesi kali ini. Jadi Encik Riza dan Puan Farah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Jadi tanpa kita melengahkan masa, boleh kita mulakan sesi kita pada hari ini? Ya Puan, boleh. Boleh Puan. Okey, baiklah. Pada sesi yang lepas, saya ada memberikan tugasan kepada Cik berdua. Adakah tugasan tersebut telah dilaksanakan? Ya Puan, kami buat apa yang Puan suruh tu dan Alhamdulillah pada saya, isi saya dah mula tunjukkan perkembangan yang baik, iaitu positif lah, perubahan yang positif, dan dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri dan seorang ibu. Oh, begitu. Dan bagaimana pula dengan Puan Farah? Adakah terdapat apa-apa perubahan yang Puan nampak daripada Encik Rizal? Alhamdulillah. Sebenarnya lepas saya jalankan apa yang Puan suruh tu, saya rasa tenang. Tenang sebab saya dapat kebahagiaan daripada keluarga saya. Saya dapat luangkan masa saya dengan suami dan anak saya. Untuk suami saya, Encik Rizal, tiada apa yang perlu diubah. Melainkan awak hanya bersabar dan banyak memberikan saya semangat. Suami saya ni dia sangat positif dalam memberikan semangat dan teguran kepada saya Puan. Okey, disebabkan itu saya nak ucapkan terima kasih sebab masih bertahan dengan perangai saya. Untuk anak, saya berjanji saya takkan abaikan anak saya lagi dah lepas ni. Alhamdulillah, suka saya mendengar perubahan yang positif kepada Puan Farah dan juga Encik Rizal. Oleh itu, suka saya ingatkan kepada Encik Rizal, kita sebagai seorang suami, bapa mestilah tahu peranan sebagai peranan sebenar dalam keluarga, iaitu menjadi contoh kepada isteri dan juga anak. Tak salah kalau Cik Reza ingin membantu meringankan tugas isteri, namun tidak sesekali mengabaikan tanggungjawab yang wajib, iaitu mencari nafkah. Saya ingin petik dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW sendiri membantu membuat tugasan keluarganya, yang mana apabila masuk waktu sembahyang, baginda akan keluar sembahyang. Okey, ini menjelaskan kepada kita bahawa seorang suami digalakkan membantu kerja-kerja dalam rumah tangga, di samping itu tidak mengabaikan ibadat dan peranannya dalam masyarakat, iaitu sembahyang berjemaah. Yang mana contoh pemimpin yang baik ialah mereka yang dapat melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga dan negara. Jadi apa yang saya jelaskan, adakah Cik Reza faham? Ya Puan, saya sangat jelas.
InsyaAllah lepas ni saya akan jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan bapa dengan lebih baik. Awak, saya minta maaf atas apa yang berlaku dalam rumah tangga kita ni dan saya janji saya akan berusaha sehabis baik untuk keluarga kita. Saya juga nak minta maaf dekat awak sebab saya sedar selama ni saya dah banyak abaikan awak dengan anak kita. Saya janji lepas ni saya akan luangkan lebih masa bersama keluarga kita. Saya akan bantu awak untuk dapatkan kerja dan kita sama-sama jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami dan isteri dan kukuhkan balik rumah tangga kita. Okey, baiklah. Matlamat sesi ini telah dicapai yang mana Cik Riza sendiri mendapat celik akal tentang peranannya sebagai seorang suami. Jadi, diharapkan kesedaran ini dapat disebarkan kepada ahli keluarga yang lain supaya lebih ramai mendapat kesedaran untuk menyatakan kebenaran. Jadi, ada apa-apa lagi yang Encik Rizal dan Puan Farah ingin katakan dalam sesi kita terakhir ini? Ada Puan? Daripada saya nak ucapkan terima kasih pada Puan atas bimbingan dan tunjuk ajar yang Puan beri dan saya hargai sangat-sangat. Sama-sama Encik Rizal. Jadi sesi ini akan ditamatkan dan sekiranya ia perlu dilanjutkan, Encik dan Puan boleh berjumpa dengan saya. Dan saya akhiri sesi ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik berdua di atas kerjasama menjayakan sesi kaunseling kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi